أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان. وكلا أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. الحمد لله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, Allah rezekikan pada kita untuk kita istiqamah hadir ke rumah Allah, istiqamah kita menjadi orang yang taat melaksanakan arahan Allah, meninggalkan larangan Allah, istiqamah kita salat fardu berjamaah, istiqamah dengan majlis ilmu. Allah rezekikan pada kita hidup yang tenang, Allah rezekikan pada kita jadi orang yang soleh, anak kita jadi soleh solehah, isteri kita jadi solehah, suami kita suami yang soleh, hidup bahagia. Allah rezekikan kita rezeki yang melimpah ruah dalam segenap aspek kehidupan. Allah matikan kita dalam mendapat husnul khatimah. Allah masukkan kita dalam kubur, kubur kita menjadi taman daripada taman syurga. Dilapangkan kuburan kita, ditengari, diterangi kuburan kita, dijauhkan kita daripada soal mungkar dan juga nakir. Kita dibangkitkan ke yaumul mahsyar dengan kita mendapat perlindungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala, boleh mendapat syafaat besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh minum mandi di telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita dalam syurga, satu syurga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat kita nak seluruh ahli keluarga kita masuk syurga bersama dengan kita. Amat sedih kalau kita seorang masuk syurga, ahli neraka, ahli keluarga kita masuk neraka, na'udzubillah. Bahawasanya minta dengan keberkatan majlis ilmu, perkenankanlah semua hajat kami. Amin. Alhamdulillah. Saya dapat mesej masa bangkit pukul 4:30 tadi kot. Bangkit nak buat apa pagi ni? Mayang-mayang lah. Bukan nak cerita bagus mayang tu tak. Lepas tu dah menung tak lagi pergi masjid lah. Pagi ni kebetulan tak ada apa. Lepas tu pun masuk mesej. Ustaz, pagi ni Assalamualaikum Ustaz Syarifudin. Assalamualaikum. Tahu dah dia kalau mesej minta nak ganti je tu. Lepas tu tak ada nak tanya bila. Dia kata pagi ni subuh. Allah, saya kata memang tak ada peluang langsung. Memang last minute betul. Dan bila dia hantar mesej macam tu, saya ingat Allah Ta'ala jentik hati dia panggil saya. Jadi bila dia panggil, saya bersedia, saya tak bersedia, saya mai agak. Sebab Allah panggil saya untuk bersama dengan tuan-tuan. Saya kira macam tu. Bukan senang nak bagi orang teringat kat kita ni, melainkan Allah bagi dia ingat kat kita. Mana Allah nak kita. Bila Allah nak kita, kita jangan jual mahal dengan Allah. Mai agak. Apa ada pun bagi bilah. Takat pukul 7 pun 7 lah. Tak sampai 7 pun tak apalah. Mudah-mudahan gitulah. Tuan-tuan boleh terima, tak terima sudah. Alhamdulillah. Dia kata ustaz lah paling dekat. Ustaz-ustaz lain jauh. Saya Bukit Damansara je.
duk kuartus masjid Bukit Damansara tu je dekat tu je. Tapi nak jumpa tuan-tuan ni tak boleh selalu. Kadang-kadang boleh ganti macam ni, alhamdulillah kita ganti. Mudahan dengan keberkatan. Orang yang tak sembahyang tak berkat. Hidup dia tak berkat. Orang tak sembahyang tak berkat. Sebab dia tak pernah minta keberkatan. Dalam sembahyang, kalau tak sebut perkataan berkat, tak sah sembahyang. Tu dia dakwaan teruyuk. Siapa tak sebut perkataan berkat dalam sembahyang, tak sah sembahyang. Sebab orang tak sembahyang ni, dia tak pernah minta berkat. Dia sombong dengan Allah. Allah bagi jadi dia orang manusia, bagi bernafas, bagi makan, bagi naik kereta sedap, rumah sedap, bini lawa, tapi tak sembahyang. Bini tak sembahyang, laki tak sembahyang, anak tak sembahyang, keluarga habis jahanam. Confirm. Masuk kubur kena azab bagi orang tak sembahyang, confirm. Orang tak sembahyang sampai mampu, sampai mati. Mampu, minta maaf tuan-tuan, bahasa kasar tak boleh. Sampai mati tak semayang, bangkit di yaumil mahsyar, ni nak jawab apa? Memang tak lepas. Dan azabnya duk tunggu adalah neraka. Siapa tak semayang, tu je balasannya. So alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita jadi orang yang semayang. Orang yang semayang ni ada berkah. Cara nak cari berkat dalam hidup, yang pertama mesti semayang. Sebab perkataan berkat kita duk sebut dalam semayang. Dulu masjid kita ada ustaz berkat, tapi tak ada lah. Bukan bermakna masjid ni tak berkat. Tapi nak sebut kata dalam sembahyang ada berkat dekat mana? Dekat mana perkataan berkat tu? Dekat rukun qauli yang kedua terakhir. Rukun qauli kedua terakhir. Tu dia rukun qauli. Rukun qauli ada berapa? Rukun qauli dalam sembahyang ada 5 ke no? Takbir Allahu Akbar. Mesti bercakap. Tak bercakap tak sah sembahyang. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Bacaan suratul Fatihah. Kemudian tasyahud, bacaan tasyahud akhir. Kemudian selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi salam 5. Siapa tak buat rukun qauli ni, tertinggal satu, tak sah sembahyang. Ini rukun yang dalam 13 rukun sembahyang tu, 5 rukun qauli, 1 rukun hati. Satu rukun hati, masa kita niat, masa kita angkat takbiratul ihram Allahu Akbar, wajib kita niat sembahyang. Wajib tau, bukan sunat, wajib. Masa ni lah kita nak was-was ni, Allah nak memasukkan tu. Imam Syafi'i wajib masa takbiratul ihram masuk niat. Itu rukun hati. Ada rukun maknawi ke ma'ani, itu maknawi lah. Rukun maknawi tertib. Siapa semayang dia sujud dulu, bangkit dia rukuk, tak sah. Tertib lah. Ikut satu. Rukun qauli 5, rukun qalbi 1, 6, rukun maknawi 7, lebih pada tu rukun fi'li. Kira 13 tolak 7. Cari sendiri. Mayang lama dah, 70 tahun dah semayang Ustaz. 13 rukun. Tanya pengantin, hang semayang apa? Semayang. Ustaz jangan tanya apa semayang Ustaz. Semayang baru mula nak semayang. Nak kahwin baru mula semayang. Memang tak boleh jawab 13 rukun semayang. Hak 70 pun tak boleh nak jawab 13 rukun semayang. Jadinya lebih daripada 7, hak semua tu rukun fi'li. Dalam rukun yang ketiga, bukan rukun yang keempat, rukun yang ketiga, rukun qauli, dia ada tasyahud akhir. Tasyahud akhir wajib dibaca. Masa baca tasyahud akhir ni lah kita wajib sebut perkataan berkat. Wajib dibaca tasyahud akhir dengan betul. Sama baca dengan Fatihah. Fatihah wajib dibaca dengan betul. Tasyahud akhir wajib dibaca dengan betul. Tak baca dengan betul, tak sah sembahyang. Sudah.
kena buat 2 klinik. Satu klinik bacaan Fatihah, satu klinik bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yang kita duk baca riwayat daripada Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, kami diajar Nabi akan baca tasyahud akhir itu sebagaimana diajarkan kami baca Quran. Dalam Quran ada perkataan tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Jadi Nabi pun ajaklah kepada kami dengan membaca tasyahud akhir dengan bunyinya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa berjaya baca sampai situ, itu yang wajib. Adapun kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu sunat. Boleh baca sampai situ, alhamdulillah, sah semayang. Baca macam bunyi yang dibaca tadi itulah, sebab Nabi ajak bunyi dia macam tu. Selama semayang faham dah konten tasyahud akhir. Konten tasyahud akhir tu faham dah. Dia makna ada sebiji-sebiji. At-tahiyyah satu makna. At-tahiyyat al-mubarakat satu makna. At-tahiyyatul mubarakat as-salawat satu makna. At-tayyibatu lillah satu makna. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh satu makna. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin satu makna. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad satu makna. 8 yang perlu kita fahami konten tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyah. Salam sejahtera pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memiliki kesejahteraan. Tidak ada kebinasaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan semua akan binasa, tapi Allah selamanya sejahtera dan pemilik sejahtera. At-tahiyyah. At-tahiyyat al-mubarakat, Allah yang memiliki segala keberkatan. Allah mailah sikit berkat, mailah sikit berkat, mailah sikit berkat. Kita minta berkat kepada Maha Memilik berkat. Bila Allah bagi berkat, yang sikit rasa lapang, yang kecil rasa tenang. Allah, tak ada orang hadut rumah besar, besar masjid ni rumah dah serabut, tidak ada ketenangan. Cari lagi tenang, tak jumpa. Cari tenang, tak jumpa. Syurga dunia tenang. Syurga dunia nikmat tenang. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah kepada kami di dunia ni kebaikan. Kebaikan apa yang kita minta ni? Ulama terjemahkan kebaikan yang kita duk cari itu adalah nikmat tenang. Besar tak menjamin tenang, banyak tak menjamin tenang. Yang pemilik tenang Allah. Nak tenang kena impit dia, kena cari dia, kena bersimpuh dengan Allah, minta kat Maha pemilik tenang, minta berkat. Kita tak diajar untuk mencari benda yang banyak. Dalam Islam kita diajar untuk mencari benda yang berkat. Dapat berkat sikit jadi banyak, sempit rumah jadi lapang. Jadi itulah kita nak minta kepada pemilik berkat, berkatilah kita. Salah satu jalan nak dapat berkat, yang pertama kena semayang. Yang kedua duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid macam ni lah, tempat berkat. Maha Memilik berkat, dia bagi kat Nabi kita keberkatan atas baginda Nabi SAW. Pemilik berkat bagi kat Nabi kita berkat. Diri Nabi kita tu berkat.
Diri Nabi kita tu rahmat. Sebab pemilik rahmat, pemilik berkat, cukup merahmati Nabi, cukup memberkati Nabi. Rambut Nabi pakat berebut nak bertabarruk dengan rambut Nabi. Abdullah bin Zubair, Nabi pas-pas bekam, Nabi bagi darah Nabi kat dia. Hampir buang kat tempat yang orang tak nampak. Dia pergi tak dalam berapa second, dia mai. Buang tak mana? Cepat kan ni? Setelah buang di tempat orang tak nampak. Jangan-jangan hang makan. Makan ya Rasulullah. Allah, minum darah. Nabi kata, darah aku bertemu dengan darah dia, haram neraka sentuh dia. Dua, Malik bin Sinan, ayah pada Sa'id Al-Khudri. Dalam peperangan Uhud, tengah duk bergelut, Nabi masuk lalu lubang bah. Ubadah bin Jarrah mai. Ada seorang perempuan nama dan Nusaybah pun mai, duk kepung ni supaya Nabi kita tak cedera. Kena juga, pecah gigi Nabi, melekat serpih atas kepala Nabi. Ubaidah Jarrah kalau tak silap, dia gigit dengan gigi dia, cabut buang benda tu atas kepala Nabi. Malik bin Sinan pegang kepala Nabi, jilat darah kat kepala Nabi. Nabi kata ludah, dia telan. Jilat lagi ludah, dia telan. Orang yang bersentuh darahnya dengan darah Nabi, haram baginya dijilat api neraka. Kata Nabi, orang buat keluar hukum, darah boleh makan ke? Bukankah darah tu najis? Kita, bini kita luka, meh, abang nak gigit, buat romantik sikit, telan. Oh, abang telan darah saya. Tak boleh, haram. Darah tu najis. Darah najis, kena kat pakaian, tak boleh orang masuk sembahyang, kena bersihkan dulu. Darah kita najis. Habis kalau darah najis, pasal sahabat pergi makan, Nabi tak suruh makan pun, Nabi suruh buang. Maka ulama buat keputusan. Bahkan kita punya mufti wilayah pun pernah bercakap berkaitan dengan perihal darah ni, masa time Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengatakan bahawa darah Nabi itu adalah khususiat untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi itu suci. Darah kita semua masalah belakang. Tak masalah macam mana, cimaneh banyak, daun pun ada, darah tinggi pun ada, darah tak bersih lah. Jadi makin kumat. Jadi darah kita ni najis. Darah Nabi sahaja yang dikhususkan sebagai satu darah yang suci. Nabi Allah Ta'ala bagi berkat yang banyak pada batang tubuh dah. Bahkan kalau kita doa dengan menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diletak dengan bertawassul mendapat keberkatan, Allah memustajabkan doa kita. Ya Allah, dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku dah 1000 kali dah selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah permintaan aku 1 2 3 4 5 6 7. Wajib akan Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa kita. Ni sebab kita bertawassul dengan keberkatan diri baik mulia baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-mubarakat, makna dia pemilik berkat itu Allah mai sikit berkat. At-tahiyatul mubarakah as-salawat. At-tahiyatul mubarakatus salawat. As-salawat maksudnya adalah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Yang kita sembah dia as-salawat 5 waktu sehari semalam. Solat-solat yang difardukan kita terkumpul as-salawat, solat-solat 5 waktu sehari semalam yang kita duk baca. Adapun yang lain sunatlah, sembahyang sunat pun kita baca yang sama, tapi yang kefarduan tu 5 waktu sehari semalam. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. At-tayyibat, at-tayyibatu lillah. Kalam puja-puji hanya layak saja bagi Allah. Maka sembahyang kita bermula daripada qiyam sampai kita bagi salam, semua puji Allah. Haram kita bercakap benda yang lain. Haram kita minum, haram kita makan di dalam sembahyang. Miftahus salat at-tahur. Kunci nak masuk sembahyang mesti suci. Suci zahir, suci batin. Wa tahrimuha takbir. Benda yang mengharamkan untuk kita buat dalam sembahyang adalah takbir.
Bila dah kita angkat takbir Allahu Akbar, tak ada benda yang di luar sembahyang boleh buat masuk dalam sembahyang melainkan kalam kata puja-puji pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Doa iftitah, puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah. Rukuk, Allahu Akbar, subhana rabbil azim, puji Allah. Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, puji Allah. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, puji Allah. Rabbighfirli warhamni, puji Allah. Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakat, assalamu alaikum warahmatullah, puji Allah semua. Dalam puja-puji semuanya sembahyang itu adalah konten memuja-muji hanya layak tanya bagi Allah Subhanahu wa taala. At-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah rahmat dia, yang Allah limpah berkat atas dia. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Salam sejahtera kepada hamba Allah yang soleh. Siapa hamba Allah yang soleh, yang turut solat bersama dengan kita, yang kepada tu imam kita, kepada tu Bilal kita, kepada para malaikat yang bersama kita, pada para salafus salih sebelum kita, masuk dalam doa tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita mentaukidkan balik 5 hari 5 kali sehari kita melafazkan kalam syahadah, perakuan janji kita dengan Allah, dengan kita sentiasa kita mengulang-ulang kalam syahadah kita pada Allah, mempersaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah sahaja yang layak disembah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka kita doa kat Nabi, penutup tahiyat kita doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay? Sekali kita selawat maksudnya kita doa Nabi. Bila kita doa Nabi, Allah doa kat kita. Kita doa kat Nabi sekali, Allah doa kat kita 10 kali. Kalau kita doa kat Nabi sehari 1000 kali, kita tak ada masalah dalam hidup. Kita tak ada masalah dalam hidup. Sebab Allah menjamin kehidupan kita. Allah doa mai kat kita. Tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan konten keberkatan dan juga tasyahud akhir, dan kita sudah dengan bagi salam. Bagi salam, rukun qauli yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa bagi salam, tu imam kena niat nak bagi salam, disunatkan niat memberi salam kepada makmum. Yang makmum niat ketika bagi salam menjawab salam imam. Salam kena tepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat bagi salam, kata Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi salam, di belakang orang akan nampak pipi gebu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kalih sungguh-sungguh. Kalih sungguh-sungguh. Sakit tengkuk. Kalih sungguh-sungguh, sakit tengkuk. Lepas kepak tulang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali sungguh baru mencapai sembahyang sempurna ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa syahadah dalam tasyahud akhir tu ada pergerakan jari. Pergerakan jari kita buat ni, ada orang yang bergerak macam ni, jangan duk bergaduhlah isu ni. Tak batal pun bergerak banyak kali pun tak batal pun. Tak membatalkan sembahyang pun. Imam Syafi'i kata pergerakan kecil tidak yang banyak kali melebihi 3 kali tak membawa batal, melainkan pergerakan yang besar lebih 3 kali batal. Jadinya berhujahkan dengan mengangkat jari ni, ada ulama yang mengeluarkan menggerakkan jari banyak kali ni ada dalil dia. Namun ada satu dalil sahaja. Berbanding dengan mengangkat jari tanpa menggerakkan dia, ada 11 dalil. 11 lawan 1. Kalau orang nak pakai hak ni, dia ada dalil. Kalau orang nak pakai hak ni, dia ada dalil yang 11. Terpulang, dua-dua ada dalil. Namun bila mana kita nak angkat, kata Imam Syafi'i, ya, kalau Imam Malik lain masanya, kalau Imam Hanafi lain waktunya. Imam Syafi'i dia ambil ketika mana kita menyebut illa Allah, asyhadu an la ilaha illallah, baru angkat. Illa Allah, kecuali Allah, baru angkat.
angkat ni nak turun ni, kita dah cakap benda sunat lah, bukan benda rukun pun, benda sunat ya. Tiba-tiba tak ada jari ni, jangan duk pergi ganti jari ni, tak ada pun. Jangan duk pergi ganti jari ni, tak juga. Hak ni pun tak juga, tak payah. Jari ni kudung, tak payah, memang tak payah angkat. Jari ni saja, jari ni kemas. Jari ni kemas. Jari ni berhubung langsung dengan hati. Ini jari tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia tak angkat menumbuk. Asyhadu semangat dah itu. Sini. Ini jari tauhid. Jari satu. Dia urat dia berhubung dengan hati. Tasdiqu bi qalbi. Iman ni membenarkan dengan hati. Wa takrir bil lisan. Ucap dengan lidah. Wa ta'mal bi amal. Dan buat dengan anggota tindakan. Maka nak memperkukuhkan asyhadu alla ilaha illallah, sebab tu kita bergerak. Kata ulama pula, jari ni minta maaf bersambung dengan kemaluan. Bab tu orang duk tunjuk benda ni. Jadi orang hak kepala bersih dia tunjuk macam ni. Angkat. Ambil bukan satu Malaysia. Tauhid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, teringat satu Malaysia dah. Enggak. Tauhid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka angkat, perlu tak dijatuhkan? Kata Imam Syafi'i tak perlu. Imam Syafi'i lah. Imam lain nak berhujah, kita Imam Syafi'i lah Malaysia. Saya cakap dengan konteks kita ialah tak payah turun, biar dia duduk macam tu sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru selesai. Itulah, kalau turun pun tak ada masalah, tak batal pun. Tapi nak ikut persis dalil, itulah. Lepas dah bagi salam, nak bangkit terus ya. Kata ulama juga, bukan Nabi kata, ulama kata. Dalam kitab Bahrul Mazi, orang yang tak berzikir, orang lam yarid kal khir. Dia kata itu. Orang yang tidak berwirid ini sebagaimana beruk, sebagaimana kera, sebagaimana monyet. Dia melompat cepat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus lompat. Perangai monyet melompat. Tidak beradab dengan Allah. Imam Syafi'i sangat beradab. Dalam semayang cukup beradab. Nak turun rukuk tu ada pergerakan dia. Turun rukuk, nak turun sujud ada pergerakan dia. 1, 2, 3. Imam Syafi'i cukup berhalus dalam semayang. Bahkan lepas semayang tu pun ditunjukkan Nabi SAW. Tidaklah Nabi itu selesai semayang terus bangkit, melainkan Nabi menyelesaikan wiridnya dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tadzal jalali wal ikram. Baru Nabi bangkit. Sekurang-kurangnya. Itu ambilan dalil. Yang kita main amana rasulu bima unzil lain pula. Kita main subhanallah, subhanallah, dalil lain pula. Alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3. Bukan tak ada. Nabi kata setiap kali lepas sembahyang buatlah baca 33 lah kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, menyempurnakan 100. Maka kamu akan mendapat kekayaan sebagaimana orang Ansar yang kaya berinfak. Kan? Dalil tu kan, ada orang muhajirin mai jumpa Nabi. Kami ni dah lah miskin ya Rasulullah. Macam mana nak potong orang kaya buat amalan? Sebab orang Ansar duduk di Madinah. Ansar ni orang yang memiliki bumi Madinah. Mereka ada perniagaan, mereka ada harta. Kami orang yang hijrah segelas pinggang daripada Mekah masuk mai Madinah. Tak ada apa. Jadi orang Madinah Ansar ni duk pulun buat amal. Mereka duk infak. Kami melangur tengok. Macam mana kami nak potong mereka punya pahala? Nabi kata main-main abang. Hampa lepas kali lepas sembahyang, jangan lupa baca 33. Ya dah, balik pergi buat subhanallah, subhanallah. Lepas tu geng muhajirin ni, geng Ansar pun buat. Geng Ansar pun baca juga. Lepas pula rahsia ni, berkejar fastabiqul khairat. Mai jumpa Nabi ya Rasulullah. Apa kami dapat? Hak mana kami baca depa buat, hak mana depa buat kami tak boleh buat. Nabi kata hada min fadli rabbi, ini adalah satu kelebihan daripada Tuhanku yang Allah bagi kepada orang kaya yang beramal.
Orang kaya yang bersyukur, yang beramal, yang berinfak, lebih banyak pahalanya daripada orang miskin yang cuba nak kejar pada pahala dia tak dapat. Tapi dengan syarat orang kaya yang suka beramal lah. Tapi kalau orang kaya yang dia kedekut, dia akan lewat masuk neraka, dia akan lewat masuk syurga 500 tahun. 500 tahun orang miskin masuk syurga dulu, orang kaya kena tunggu untuk dihisab sampai selesai. Ini dikata oleh Nabi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada orang miskin masuk syurga dulu lebih pada orang kaya. Jadinya gitulah. Barulah kita bangkit meninggalkan sembahyang. Ada ulama bahas nak bangkit sembahyang ni nak bergerak kanan dulu ke kiri dulu. Pula dah. Hak tu pun ada. Dan sahabat menjawab, Nabi ni dia akan tuju arah mana dia ada hajat. Kalau dia ada hajat belah kiri lah dia keluar. Kalau dia ada hajat belah kanan lah dia keluar. Kalau dia ada hajat belah belakang lah dia keluar. Keluarlah arah mana pun. Janji kita tahu Nabi ada buat amalan-amalan tu. Jadilah kita pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang. Allah. Bukan senang, bukan payah pun nak jadi orang yang banyak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbuatan sembahyang tu saja pun banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar tu, nak berwirid tu, bukan gaduh pakaian, meletakkan sunnah pada pakaian sahaja. Sunnah itu dilihat pada semua perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang takat kita boleh amal ikut persis Nabi, maka kita dapatlah pahala menyempurnakan sembahyang fardu ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 benda yang kita akan menyesal lepas mati kalau kita tak buat. Yang pertama adalah infak. Orang yang ada duit, kalau dia tak guna duit untuk infak, simpan saja. Syok tengok dalam akaun dia ada 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Melangut tengok lain kali tak ada. Mati tinggal berjuta. Tak bawa tak buh ke akaun akhirat pun. Jadi dia orang yang pejam mata saja menyesal. Allah tak ada nak ambil dalam akaun RHB ada 10 juta. Tak ada lah. Mati hari ni mula 2020 orang buat kajian. Mati ni main mengejut. Mati main mengejut 2020. Lah ni kita nak masuk 2023. Mati main mengejut. Tuan-tuan boleh tengok YouTube, tuan-tuan boleh tengok Facebook. Type keadaan mati 2020. Tuan-tuan boleh tengok video demi satu tengah duk buat kerja ni. Tiba-tiba ada satu makhluk, seolah dia nampak satu makhluk, dia duduk ikut ni. Lepas tu pula dia duduk tepih ke mana. Lepas tu dia tumbang, lepas tu dia mati. Siapa tu? No. Kita saat kita nak mati tu, malaikat Israel kot duk main, duk nampak, duk melayang ni, kita tepih malaikat Israel kot. Lepas tu Nabi Musa boleh tumbuk malaikat Israel lah. Riwayat Bukhari, Nabi Musa penumbuk malaikat Israel, keluar biji mata. Tapi diuraikan hadis tu, kata ulama Ibn Hajar Asqalani, Nabi Musa tumbuk tu sebab dia masuk rumah Nabi Musa. Nabi Musa tak kenal dia, dan dia masuk tu dalam rupa bentuk manusia. Memang kena penumbuk lah dengan Nabi Musa. Itulah. Naiklah malaikat berjumpa Allah. Musa tak mau mati lagi, ya Allah. Allah Ta'ala sembuhkan mata Nabi, mata Israel. Kemudian turun pergi kat Nabi Musa, habaq kat dia. Ambil tapak tangan dia, tak atas lembu. Sebanyak mana bulu di badan lembu lekat kat tangan, banyak tu lagi boleh hidup. Lepas tu Nabi Musa kata, lepas pada bulu ni habis, mati. Kena mati? Baik aku matilah ni. Matilah Nabi Musa. Nabi Musa ni ganas, bukan ganas, dia garang sikit lah. Cengeng duk lawan dengan Bani Israel, tegak sungguh Bani Israel ni. Baca surah Baqarah, baca Quran, banyak sebut pasal ni Bani Israel. Nabi Musa kekuatan dia sepak bukan tumbuk dia sepak aja pembuat roti Firaun. Mampu itu mati pembuat roti Firaun Nabi Musa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi nak habaq kata, mati tu dia tak tentu sakit. Hari ni dalam sihat pun boleh mati. Demam.
Kemarin saya tengok satu video. Seorang kat Morocco, tuan-tuan pun tengok kot. Morocco kan Maghribi lah. Morocco kot. Seorang orang yang minum arak. Ni boleh cakap sampai ke apa? Saya sampai ke 10 tak apa. Dah kita habis ke 7 lah. 7. Ni nak ke 7 dah, nak habis lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Morocco. Seorang lepas minum arak, tengah duk mabuk. Mai masuk masjid, tengah mabuk nak semayang. Lepas tu, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiah semua tolak dia semua keluar. Dia berkeras, dia kata aku nak semayang. Dia pun tolak dia kata tak, aku nak semayang. Tapi mabuk. Dia ni betul tak betul, mabuk kot. Lain kali Tok Imam beralah, Tok Imam kata kita nak semayang, jom kita pergi ambil wuduk. Tok Imam tunjuk cara nak ambil wuduk. Lepas wuduk, Tok Imam masjid tu jadi imam kepada si mabuk ni. Bacalah ayat-ayat berkaitan dengan taubat. Menyesal taubat semua. Rukuk pertama, sujud rakaat pertama, sujud kali kedua rakaat pertama, keras terus. Tok Imam mayang sampai habis, Tok Imam keh dia. Jatuh mati. Mati di dalam sujud. Tengah sembahyang, lepas buat dosa, mai sembahyang, kita tak tahu lah kita nak mati macam mana. Kita ni pun tak boleh nak dakwa kita ni nak mati husnul khatimah ni. Kita duk rasa kita bagus main masjid, balik rumah kata apalah hampa ni, masjid pun tak kenal. Pilah masjid. Kita duk kata kita kemas. Rupa-rupanya yang kita duk nampak tak kemas tu mati dia, Allah bagi mati rahmat. Husnul khatimah. Kita ni hari-hari main masjid ni, pengakhiran kita tak tahu. Jadi kita tu usaha bagi dia soleh, usaha soleh, minta demi minta bagi mati husnul khatimah. Jangan tak minta mati husnul khatimah. Allah, aku ni umur 80 dah, takut nak minta mati, nak kena mati dah ni. Memang akan mati pun, cuma kena buat persiapan untuk mati. Tu je kerja kita. Nak mati ni Nabi Adam pun tolak mati juga. Awal dah, bukan tolak lah, maksudnya Nabi Adam umur dia 1000 tahun. Dia bagi umur dia 40 tahun dekat Nabi Daud. Mai umur 960 tahun. Malaikat mai. Malaikat kata kat Nabi Adam nak ambil nyawa. Nabi Adam kata, bukankah aku ada lagi 40 tahun? Lupakah kamu Adam? Kamu bagi umur kamu kepada Daud 40 tahun. Oh ya kah? Maka dalam hadis tu kata, pelupanya Adam menyebabkan anak cucu dia lupa. Tak spek kat atas cari spek aku mana? Spek aku tak mana? Tu atas kepala. Tak atas kepala spek lupa. Bukan Melayu mudah lupa. Anak cucu Adam pelupa. Sebab Nabi Adam kita pelupa. Hadis Nabi bercerita sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah penyesalan kepada orang mati. Yang pertama, dia tak infak. Yang kedua, kalau dia tak mau mengaji, kalau dia tak mau cari ilmu, kalau tak nak dengar tazkirah, kalau tak nak ambil manfaat daripada perkongsian hadis dan ayat Quran Allah, maka rasanya dia akan rasa rugi kalau dia tak ambil benar ni dan tidak beramal dalam kehidupannya. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita bersama. Saya pun tak tahulah tajuk apa pada pagi ni. Tajuk saya bebas sahaja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillahirabbil alamin.